Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلماء الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Mahmud Saman Al-Farlisi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, katanya qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya adladul 20 al-ula wa hiya al-'adamu wal-hadathu wa turuwul 'adami wal-mumathalatu lil-hawadithi بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بأغراض في الأفعال والأحكام. Itu sambung perbahasan kata musannif berkaitan dengan adadul 20 al-ula, lawan bagi sifat 20. Seperti mana maklum, adad itu bermakna al-muqabil. Adad itu dengan makna muqabil, lawan sahaja, bukannya dia itu ada sifat, dia itu sifat wujudi, bukan. Maka kata syarih rahimahullahu ta'ala, erti kata musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, dan setengah daripada barang yang mustahil ia barang pada zat Allah Ta'ala itu
20 sifat. Tu 20 nisbah sifat. Ini yang diketahui, yang wajib diketahui secara tafsilah. Adapun mustahil atas Allah Ta'ala sifat yang lebih daripada 20 lagi banyak. Bahkan tidak terhingga, dan kita perlu nafikan dia secara umum, secara ijmali. Dan iaitu segala barang yang mustahil atas zat Allah Ta'ala tu, segala lawan 20 yang pertama. Dia terjemah lawan saja. Itu kata muqabil tu. Al-adad bima'na al-muqabil. Ataupun kita kata dhid situ. Kita kata dhid situ dhid lughawi. Bukan dhid istilahi. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang pertamanya, dan iaitu yang pertama adam, iaitu tiada. Dia pun adam tiada gitu ya. Adam maksud dia tiada. Dan yang kedua hudus, yakni baharu. Dan ketiga turuwul adam, iaitu kedatangan oleh tiada. Maksudnya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh mari tiada. Itu mustahil. Dan yang keempat mumathalatun lil hawadithi, ay mumathalatuhu ta'ala lil hawadith lah. Ataupun al-mumathalah lil hawadith, iaitu bersamaan bagi segala yang baharu, iaitu bersamaan pada zat, bersamaan pada sifat, bersamaan pada af'al, sama ada keseluruhannya ataupun salah satu daripada tiga yang tersebut. Seperti bahawa ada ia Allah jirim. Ini tafsir bagi kata mumathalatuhu ta'ala lil hawadith, bersamaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang baru. Seperti bahawa ada ia hawadih itu, ia jirim. Allah Ta'ala itu jirim. Allah Ta'ala mustahil jirim. Apa jirim? Arti jirim mengambil zatnya, yakni mengambil oleh zatnya, zat jirim yang mengambil zatnya, yakni mengambil oleh zatnya, zat Allah, sifat yang maha tinggi akan qadar. Dia je qadar begitu Qaf dal alif ra. Ikutkan qaf dan ra sajalah qadar. Akan qadar daripada lapang satu. Itu dia panggil sifat lazim bagi jirim, iaitu mengambil lapang. Bila kata itlaq jirim, mesti ambil qadar lapang tu ya. Atau ada ia Allah sifat. Ini yang kedua, yang berdiri, yakni yang ada ia Allah dengan jirim, yakni pada jirim. Allah Ta'ala diri dia itu bukan sifat, bahkan zat. Sebab tu lepas ni ternafinya sebab tu kita belajar qiyamuhu binafsihi. Ada dua tafsiran. Yang pertama tafsiran apa? Iaitu Allah Ta'ala bukan sifat yang perlu untuk ada dia. Allah Ta'ala bukannya sifat, dengan mana Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat untuk ada dia macam sifat. Kerana Allah Ta'ala bukan sifat, bahkan dia itu zat. Yang berdiri ia Allah, ataupun Allah yang menjadi sifat tadi dengan jirim, yakni pada jirim. Atau ada ia Allah di dalam pihak bagi jirim, yakni berada di suatu arah nisbah jirim. Kanan arash, tepi arash, atas arash, bawah arash. Atau bagi Allah itu ia Allah pihak, yakni diri Allah Ta'ala itu mempunyai jihah. Ada kanan Allah, kiri Allah, bawah Allah, atas Allah, depan Allah, belakang Allah. Bagi dia tu sendiri itu ada pihak, ada jihah. Itu pun mustahil. Atau mengqaid ia Allah mutaqayyid. Asalnya muqayyid berkait ia Allah dengan tempat. Kita belajar dalam Aqidatun Najindah, qaid dengan tempat ni, tengok tafsiran tempat tu apa.
Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tempat itu dengan mana al-faraghul mawhum, lapang yang waham, yang diberi waham sahaja, maka terkayalah dengan sebut bi ayyakuna jirman, dengan sebut bahwasanya Allah Ta'ala tu jirim, kerana jirim itu iaitu suatu benda yang mengambil qadar lapang. Lapang apa? Lapang yang mauhum. Maka tak perlulah sebut yataqayyadu bimakanin. Tapi boleh jadi makan di situ dengan makna falasifah, dengan makna sutuh batin yang meliputi, bersentuh dengan sutuh zahir yang diliputi. Seperti air itu masuk dalam gayung, masuk dalam timba. Maka timba tu ia panggil sutuh yang meliputi, belah batin menyentuh sutuh zahir yang diliputi. Sutuh zahir yang diliputi, tempat yang bersentuh antara batin dan zahir, itulah tempat dia. Atas takrif falasifah itu, maka berhajat jugalah kepada sebut au yataqayyadu bimakan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ataupun masa, yakni mengkait ia Allah dengan masa, iaitu kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan masa. Sama ada masa tu harakatul falak kau, ataupun berserta antara mutajadid yang maklum dengan mutajadid yang majhul. Mutajadid yang maklum, contoh Zaid akan datang ketika matahari terbit. Matahari terbit tu mutajadid maklum, perkara baru berlaku yang maklum. Zaid pergi itu mutajadid majhul, iaitu suatu perkara baru yang majhul, yang tak diketahui. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, atau bersifat oleh zatnya, zat Allah yang maha tinggi itu, dengan segala yang baru. Bersifat dengan sifat segala yang baru. Contohnya adalah apa dia? Zat Allah Ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad, sifat Allah Ta'ala baru, kudrat Allah baru, iradat Allah baru, hayat Allah baru. Wal'iyadu billah. Taqaddasallahu ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Atau bersifat ia Allah dengan mengambil faedah pada segala perbuatan dan segala hukumnya Allah, dipanggil sebagai gharad. Allah Ta'ala maha suci daripada buat sesuatu dengan gharad, menghukumkan sesuatu wajib haram dengan gharad. Sama ada gharad itu balik kepada diri dia, atau gharad itu balik kepada diri makhluk. Tak ada faedah. Bukannya faedah itu yang beri bekah pada makhluk dah, Allah Ta'ala juga. Itu dari sudut matan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, telah terdahulu bahawa sifat kamalat Allah Subhanahu wa ta'ala tiada terhingga baginya, bagi sifat kamalat. Sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada terhingga. Maka demikian inilah segala lawannya, lawan bagi sifat. Maka demikian inilah kot. Nampak tu. Tak ada. Demikian inilah rasanya. Maka demikian inilah segala lawannya, lawan bagi sifat kamalat Allah. Tetapi barang yang tiada berdiri atasnya barang dalil akli dan dalil naqli. Tiada diberarti akan kita mengetahui bagi dalil akli dan dalil naqli, bagi
sifat lawan bagi kamalat yang tafsili, yang secara umum tu. Sebab sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala tu umum. Lepas tu lawan dia pun umum jugalah. Dalam kitab Tijan Ad-Darari, syarah kepada Risalah At-Tauhid, Imam Bajuri dia sebut apa? Imam Bajuri sebut, dan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut, kalau sifat Allah Ta'ala itu tidak ditafsilkan, maka tahu pun secara tidak tafsil. Kalau dalil dia itu dimentafsilkan sifat, contohnya dia sebut wa huwas sami'ul basir, wallahu ala kulli syai'in alim dan sebagainya, maka tahu sifat tersebut pun tafsil. Itu kaedah dia. Apa yang disebutkan secara dalil itu secara umum, maka tahu dia pun secara umum. Apa yang dalil sebut secara khusus, maka tahu pun secara khusus. Kemudian kata Musadih rahimahullahu ta'ala, dan tiada pula mengetahui segala lawan bagi sifat kamalat tadi tafsilan, yakni secara tafsil. Jadi ginilah, tetapi barang yang tiada berdiri atas barang dalil akli dan dalil naqli, tiada diberarti akan kita mengetahui barang. Gitu. Tu kaedah seperti mana dalam syarah Tijan Darari lah. Mana kalau benda itu yang tertegak dalil atasnya, sama ada dalil naqli atau dalil naqli secara umum, maka tahu pun secara umum. Begitu juga kita tahu lawan bagi sifat kamalat tidak secara tafsil, secara umum juga. Tetapi diberarti akan kita, walaupun tidaklah dia itu tahu secara tafsil, tetapi diberarti akan kita mukallaf mengetahui atas jalan ijmal jua, atas jalan borong, atas jalan umum. Seperti bahawa kita i'tiqad bahawa bagi Allah Ta'ala itu sifat kamalat, tiada terhingga baginya banyaknya sifat kamalat. Kita wajib i'tiqad, kata Allah Ta'ala itu sifat dia banyak, cukup lah. Tak payah nak tafsir banyak tu banyak mana, tak ada, sebab tak disebut secara tafsil. Dan bahawasanya sya'an mustahil segala lawan bagi sifat kamalat itu. Sifat kamalat pun banyak. Noktah. Itu kalau terhenti dalil secara umum atas dia, maka kita tahu pada dia pun umum. Tahu sifat kamalat dan lawan bagi sifat kamalat pun secara umum. Sebab dia tidak menghuraikannya daripada dalil, dari sudut dalil secara tafsil. Dan barang yang telah berdiri atasnya barang dalil akli atau naqli daripada segala sifat kamalat itu 20 sifat jua. Ni kalau dihuraikan secara tafsil, disebutkan secara tafsil, maka wajib kita mengetahui dia secara tafsil. Maka kata Musadih, dan barang yang telah berdiri atasnya barang dalil akli atau naqli. Jadi Syekh Nawawi Banten rahimahullahu ta'ala mengatakan, kita ni setiap mukallaf wajib mengetahui serta i'tiqad setiap sifat itu ada dalilnya. Nak guna dalil apa? Dalil naqli atau dalil akli. Dalil naqli boleh, dalil naqli Allah.
Jadi itu. Jadi wajib mengetahui salah satu daripada dalil saja, sama ada dalil naqli ataupun dalil aqli. Dan barang yang telah berdiri atasnya atas barang dalil aqli atau naqli, yakni dalil naqli. Naqli ini Al-Quran dan hadis. Daripada segala sifat kamalat itu 20 sifat. 20 sifat jua noktah. Dua puluh sifat tadi yang diberarti akan kita mukallaf mengetahui 20 sifat tadi. Yakni atas jalan tariqah al-ahlul kalam, Asy'ariyah Maturidiyah. Dan mengetahui segala lawannya, lawan bagi 20 sifat itu tafsilan, yakni secara tafsil satu persatu. Itu pun wajib tahu berdasarkan dalil yang tafsili. Kerana wajib tahu secara dalil tafsili berkaitan dengan 20 sifat yang wajib, begitu jugalah sifat mustahil. Dan kerana inilah, kerana tahu 20 sifat secara mustahil itu, bukan. Dan kerana inilah, kerana apa? Kerana bahawasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betul? Dan kerana inilah, kerana mana? Kerana katanya sifat ataupun barang yang telah berdiri atas dalil akli atau naqli daripada segala sifat kamalat itu 20 sifat. Situ. Kerana inilah, kerana barang yang telah berdiri atasnya dalil akli atau naqli daripada segala sifat kamalat itu 20 sifat. Kerana itulah telah mengibaratlah oleh musannif dengan lafaz min tab'idiyah, min dengan makna sebahagian. Sebab tu dia kata wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Wa mimma, min tu min apa? Min tab'id. Dan bermula dikehendaki dengan lawan di sini ni, iaitu lawan tu tiap-tiap yang menafikan. Tu. Tiap-tiap yang menafikan tu dia panggil lawan. Sama ada ia lawan itu wujudiyun, hak bangsa ada, ataupun adamiyun, yang bangsa tidak. Bangsa ada atau bangsa dok tu adami. Wujudi ada lawan adami. Subuti bukan. Betul lah. Adami ada lawan wujudi. Adami ada lawan subuti. Tu itulah. Wujudi lawan adami. Wujudi subuti lawan adami. Tapi kalau wujudi itu khusus kena kepada sifat ma'ani lah. Kalau adami khusus kena kepada sifat salbi, sifat salbiyah. Sebab dia seorang yang bangsa tidak-tidak ni. Kalau subuti, dia lebih umum dan dia lawan bagi sifat adami. Adami itu khusus salbiyah. Selain daripada adami, subuti. Wujudi itu sifat ma'ani. Selain daripada sifat wujudi, dia panggil subuti juga. Selain daripada sifat ma'ani, dia panggil subuti juga. Jadi kalau subuti lawan wujudi, subuti itu masuk salbiyah. Kalau adami lawan subuti, adami itu salbiyah, selain daripada adami itu subuti. Dan barang yang telah berdiri atasnya atas dalil, habis titik. Dan bermula dikehendaki dengan lawan di sini, iaitu lawan tiap-tiap yang menafikan, sama ada ia lawan tu wujudi atau adami noktah. Maka seolah-olahnya Syad musannif berkata ia musannif bermula yang mustahil pada zat Allah Ta'ala itu, iaitu yang mustahil ialah tiap-tiap barang yang menafi ia tiap-tiap barang akan satu sifat
daripada segala sifat yang telah terdahulu itu. Mana telah terdahulu itu? Iaitu 20 sifat kamal, 20 sifat yang wajib tahu secara tafsir. Ni. Dia kata tiap-tiap barang yang menafi ia tiap-tiap barang akan satu sifat tu daripada segala sifat yang telah terdahulu itu. Sebab tu dia kata wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala yishruna sifah wa hiya adadul 20 al-ula. Tu kata musannif itu. Tu dia kata bermula yang menafikan wujud itu bermula lawan itu iaitu tiap-tiap barang yang menafi ia bertiap-tiap barang akan satu sifat daripada segala sifat yang telah dahulu itu. Maka bermula menafikan wujud itu Adam. Yang maksud satulah sifat pertama Adam, awal bagi wujud. Apa itu Adam? Dan iaitu Adam tu tiada. Noktah. Dan yang menafikan qidam itu hudus. Apa hudus? Dan iaitu hudus ada kemudian daripada tiada, atau hudus hakiki. Hudus hakiki ada kemudian tiada. Okey, kalau hudus majazi, perubahan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, tu benda sungguh. Kalau hudus hakiki, daripada tiada ke ada, hak tu hakiki, hak tu dia panggil hudus yang hakiki. Adalah passion ada. Dan yang menafikan baqa itu ialah turuwul adam. Apa dia? Dan iaitu turuwul adam, hasilnya Adam itu kemudian bahawa tiada ada ia. Tu bukan ni. Hasilnya suatu tu kemudian bahawa tiada ada ia suatu tu. Tu turul Adam. Asalnya ada hasil mana ada lah. Ada sabit kemudian tak ada. Tu turul Adam. Dan yang menafikan mukhalafatuhu lil hawadith itu al-mumathalatu laha ay lil hawadith. Apa dia tu? Dan iaitu mumathalatuhu ta'ala lil hawadith, menyerupai ia Allah baginya bagi yang baru. Noktah. Bermula segala bagai menyerupai Allah Ta'ala bagi segala yang baru, yang mustahil atasnya yang mustahil atasnya tu kena pada Allah Ta'ala dah lah. Yang mustahil atasnya Allah Ta'ala itu iaitu segala bagai yang menyerupai Allah akan baharu tu. 10 bagai. Disebut dah lah Qiratul Najm satu-satu. Yang pertamanya bahawa ada ia Allah jirim. Wal jirmu huwa ma akhadha qadran minal faraghi. Arti jirim bermula jirim iaitu jirim barang yang mengambil ia jirim akan tempat daripada lapang. Yang kedua bahawa ada ia Allah sifat, dan iaitu sifat barang yang berdiri ia barang dengan yang lain daripada sifat. Itu dia panggil sifat, iaitu maqama bi ghairihi, benda yang berdiri yang ada pada yang lain. Ataupun kalau sifat makhluk tu arad, dia panggil ma tahayyaza bi ghairihi, benda yang mengambil lapang ikut orang lain. Dia tak ambil lapang, orang lain ambil lapang, kemudian dia ikut atas jalan tabi'. Maka tafsir musannif bagi jirim dengan barang yang tersebut itu tafsir dengan lazim nama tafsir tadi. Tafsir musannif apa nama tu? Tafsir musannif bagi jirim dengan barang yang tersebut itu tafsir dengan lazim namanya. Tu apa ni? Maka tafsir oleh musannif fa'il bagi jirim dengan barang yang tersebut itu
Mana jirim? Jirim dia kata apa itu? Jirim dia kata dia kata apa tadi jirim tu? Barang yang mengambil lapang. Tu dia kata tu. Oh, silap. Betul lah. Jirim tadi tu dia kata wal jirmu huwa ma akhadha qadran min al-faragh. Bermula jirim itu iaitu barang yang mengambil ia barang akan tempat daripada lapang. Maka tafsir oleh musannif bagi jirim dengan barang yang tersebut itu barang mana? Barang yang mengambil ia barang akan tempat daripada lapang tu ia panggil sebagai tafsir dengan lazim namanya, nama tafsir. Sebab apa lazim? Sebab dia panggil lazim bagi jirim lah. Lazim bagi jirim kan ada banyak. Lazim bagi jirim baharu, lazim bagi jirim benda yang mengambil lapang, lazim bagi jirim ialah dia itu berarad. Jadi tafsir jirim ni dia kata usahanya tafsir dengan lazim lah. Lazim bagi jirim, lazim bagi jirim kan baharu, lazim bagi jirim kan dia berarad, lazim bagi jirim kan dia mengambil tempat. Tu jadi tafsir dengan jirim dengan lazim lah. Tafsir dengan lazim. Yang ketiga bahawa ada ia jirim itu di dalam pihak bagi jirim. Ada ia Allah Ta'ala itu di dalam pihak bagi jirim. Dengan makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di suatu pihak bagi jirim. Contohnya kanan atau kiri atau depan atau atas belakang arash. Itu. Seperti bahawa ada ia Allah daripada kanan jirim, seperti arasnya, seperti aras, atau di kirinya, di kiri aras, atau di bawahnya, di bawah aras, atau di hadapannya, di hadapan aras, atau di belakangnya, di belakang aras. Itu maksud pihak Allah Ta'ala berpihak pada jirim. Yang keempat bahawa ada baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pihak, yakni ada arah. Seperti bahawa ada baginya, bagi Allah itu sendiri kanan atau kiri atau atas atau bawah atau hadapan atau belakang. Allah Ta'ala sendiri ada bahagian depan, ada bahagian belakang, ada kanan, ada kiri. Itu maksudnya. Itu aulahu huwa jihah. Kerana bahawa segala pihak yang enam itu, iaitu arah itulah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang tu, iaitu segala pihak tu daripada segala sifat jirim. Itu sifat jirim, iaitu apa? Iaitu jihah. Sifat jirim ni dia tu passion berjihah. Yang kelima bahawa mengqaid ia Allah dengan tempat. Dia qaid dengan tempat. Seperti menempati ia Allah padanya pada tempat atas berkekalan. Ini Allah ni passion tempat. Dalam kitab apa nama tu? Dalam Aqidatul Rajih dia katalah tempat di sini ya taqayyad bimakan ni bukan maksudnya Allah bertempat di tempat tertentu, bukan di tempat lain, bukan. Tapi dengan makna hulul, Allah Ta'ala boleh berada di tempat tersebut. Tempat tu tempat mana? Mana-mana lah. Tu maksud dia. Dan demikian lagi mustahil atasnya, atas Allah menempati pada satu tempat tiada atas berkekalan. Mustahil atasnya, atas Allah. Jadi ada dua. Tempatnya Allah Ta'ala tu atas berkekalan kau, tak berkekalan kau, semua mustahil atas Allah. Mana duduk atas aras sokmo-sokmo, mustahil atas Allah. Ataupun duduk atas aras lagi duduk bawah bumi pula, tu pun mustahil atas Allah. Seperti bahawa ada atas aras atau pada langit. Tu contoh bagi tempat. Iaitu bahawa ada atas aras atau pada langit. Tu contoh bagi bertempat. Yang ini hululnya Allah, beradanya Allah di tempat langit dan aras. Dah kata firman Allah Ta'ala tu ni sama Cakratul Najid. Dan ada pun firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa huwa alladhi fis sama'
wa huwa alladhi fis samai lahu wa fil ard bukan wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Artinya arti firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yaitu Allah yang pada langit Tuhan dan pada bumi Tuhan. Nokta. Jadi Tuhan ke mana? Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Seolah-olah Allah Ta'ala itu di langit, lepas tu sehari di bumi. Ni tak ada lelaki dan tu lagi ni. Maka bermula lafaz fi itu ta'aluk ia fi dengan lafaz ilah. Dengan makna al-ma'bud. Yang ma'bud, yakni yang disembah. Yakni wa huwallazi ilahun fis sama wa ilahun fil ard. Dia kata fi ta'aluk pada ilah. Ilah tu ta'aluk pada fi. Mana ilah tu muta'alaq dia, fi muta'alliq dia. Jadi dengan makna apa bila ta'aluk ilah pada fi? Maknanya ialah ma'bud, iaitu yang disembah, iaitu Tuhan Allah Ta'ala itu yang pasien disembah di langit dan yang disembah di bumi. Jadi makhluk yang berada di bumi sembah Tuhan, makhluk yang berada di langit sembah Tuhan. Itu maksud dia ta'aluk ilah pada fi dengan makna ma'bud, yang disembah. Bukannya Allah berada di situ. Dan langit dan bumi, keduanya langit dan bumi tempat bagi berbuat ibadat, yakni bumi bagi jin dan manusia, langit bagi malaikat. Tempat bagi yang disembah. Tiada tempat bagi yang disembah. Bukannya tempat bagi yang disembah. Apa yang disembah? Iaitu Allah Ta'ala lah. Jadi dia tafsir makna ilah tadi. Ilah tu dengan makna al-ma'bud, yang disembah. Siapa yang disembah? Allah Ta'ala. Dan langit dan bumi keduanya itu tempat bagi berbuat ibadat. Tiada tempat bagi yang disembah. Bukan tempat yang disembah. Siapa yang disembah? Allah Ta'ala. Bukan tempat Allah Ta'ala di langit dan bumi. Tapi ibadat kepada Tuhan itu berlaku di bumi, berlaku di langit. Jadi ayat ni perlu kepada tafsiran lah. Bukan semata-mata zahir ayat. Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang berada di langit, Tuhan juga yang berada di bumi. Ada dua tempat pula. Bukan benar tempat. Maknanya al-ma'bud itu tidak bertempat di langit dan bumi. Bahkan tempat untuk buat ibadat bagi ilah, bagi ma'bud itu di langit dan di bumi. Kemudian wal makanu huwal faraghu alladhi yahullu fihi al-jirmu. Artinya arti makan tu bermula tempat, iaitu lapang yang menempati padanya, pada lapang itu oleh jirim. Itu kata hulul tu. Hulul makna menempati. Ni ruang ni jirim menempati di sini. Tu kata hulul. Tu yahullu. Begitu juga Allah Ta'ala tadi. Bila kata Allah Ta'ala berkait dengan makan, tempat, bukan makna tempat tertentu dah. Allah Ta'ala hulul, menempati pada mana-mana tempat. Itu tak boleh. Kemudian sebab apa? Sebab apa kata bukannya murad satu tempat? Sebab takut faham yataqayyadu, mana qaid satu tempat, kan? Kemudian kata musannif yang keenam, bahawa mengqaid Allah Ta'ala itu dengan masa, seperti adalah adanya Allah itu menyertai bagi masa, yakni bersamaan dengan masa, berkait dengan masa, daripada siang ataupun malam, hari dan habis, atau hari. Dan tu macam dua kali tu. Siang atau malam hari, dan tu bulat pangkah, dan tu ada dua. Dan hanya sungguhnya, nya tu hilang, hanya sungguhnya bermula Allah Ta'ala, mengqaidnya Allah Ta'ala dengan tempat atau masa itu mustahil. Batu kata hanya saja. Innamallahu yataqayyadu bimakanin au innama innamallahu al-mutaqayyadu bimakanin au zamanin mustahilun. Itu kalau ada.
Kerana bahawasa keduanya zaman, masa dan tempat itu baharu. Baru ada Allah Ta'ala lah yang menempatkan tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat kerana Allah Ta'ala lah yang menempatkan tempat. Allah Ta'ala itu tidak bermasa kerana Allah Ta'ala lah yang memasakan masa. Ila akhirih. Maka tiada mengkait dengan keduanya, dengan kedua zaman dan makan tadi, melainkan barang yang ada ia barang baharu, seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada mengkait dengan keduanya zaman dan tempat tadi, melainkan yakni dikaitkan barang yang ada ia barang baharu, seumpamanya. Seumpama baru. Jadi hanya berkait dengan masa ini, yang berkait dengan tempat ni ialah baharu, iaitu makhluk. Allah Ta'ala tidak begitu. Dan sekarang ni Allah Ta'ala ada ni sekarang pagi ni, tu berbetulan je dengan masa kita. Bukan kata Allah Ta'ala wujud iaitu berkait dengan masa pagi dah. Tu. Kemudian kata Musadih rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka tiada mengkait, maka betapa mengkaitkan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Kata kalaulah baharu, makan, tempat dan masa itu ialah berkait dengan baharu, bagaimana kita dia ada kaitan mengkaitkan Allah Ta'ala dengan benda baharu pula? Mustahil lah. Tak bolehlah kata gitu, sebab Allah Ta'ala bukan baharu. Siapa i'tiqad Allah Ta'ala itu baharu, kafirun, boleh kafir, bahaya. Kemudian kata Musadif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang ketujuh, bahawa bersifat zatnya zat Allah yang maha tinggi dengan segala yang baharu, seperti kudrat yang baharu, iradat yang baharu, hayat baharu. Tu tak boleh lah, mustahil. Siapa i'tiqad sifat Allah baharu, kafirun, kafir. Seperti mana dalam sifat kalam, contohnya kita i'tiqad Allah Ta'ala itu ada sifat perkataan yang baharu, kafir. Asalnya wahamnya beri waham, kata bila kita kata Quran itu baru, memberi waham kepada sifat perkataan itu baru. Kalau kita i'tiqad, kita cakap Quran itu baharu, dalam keadaan kita i'tiqad perkata Allah qadim, tu haram je cakapan itu. Tapi kalau cakap gitu dia bawa kepada i'tiqad kita perkata Allah itu baru, kafirun. Yang ketujuh, bahawa bersifat zatnya. Habis siti. Kelapan, bahawa bersifat ia Allah dengan kecil. Apa kecil? Arti kecil sedikit juzu, seperti anak Adam yang pendek. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada ia Allah jirim. Sebab tu tak ada disifatkan Allah besar kecil. Kata dalam kitab Aqidatul Najib, setengah ulama tafsirkan kecil tu ialah pendek umur je. Ayat lagi. Tu. Yang kesembilan, bahawa bersifat ia Allah dengan yang besar, yakni banyak juzu, seperti ada Adam yang panjang tinggilah. Kerana keadaan Allah bukan jirim. Kalau dalam kitab Aqidatul Najib, setengah ulama mengatakan besar di sini panjang umurnya. Dan ada pun besar dengan makna azim. Besar dengan makna azim. Azim dia salah. Allahul azim, contohnya Allahu azimun. Allah itu besar. Besar apa ni? Bukannya besar makna besar saiz, maka iaitu besar dengan makna azim itu tiada mustahil. Dan setengah daripada kata besar tu firman Allah Ta'ala, Al-Kabirul Muta'al, artinya besar lagi maha tinggi. Dia tak tafsir sini. Jadi besar sini besar martabat, bukan besar saiz. Maka besar itulah pada Allah tak ada masalah. Cuma bukan besar dari sudut saiz, besar dari sudut jirim dia, bukan. Allah Ta'ala tidak boleh kaitkan dengan saiz besar kecil kerana dia bukan jirim. Kemudian kata Musadif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang ke-10, bahawa bersifat ia Allah dengan mengambil faedah, yakni gharad,
Sifat perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan ada 3. Pertama sia-sia, yang kedua dengan gharat tujuan, yang ketiga dengan hikmah. Perbuatan Allah Ta'ala tidak sia-sia, perbuatan Allah Ta'ala tidak gharat, tetapi hikmah. Dia kata bahawa bersifat ia Allah dengan mengambil faedah pada segala perbuatan, hak tu mustahil. Seperti menjadi hamba-Nya, yang menjadi oleh Allah Ta'ala akan hamba-Nya, hamba Allah, supaya menyembah mereka itu hamba akan Allah. Bukan tu gharat. Allah Ta'ala cipta sebab apa? Sebab nak suruh mereka sembah Tuhan. Tu gharat, tu mustahil. Lepas tu ada ayat tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dah buat apa? Dan ada pun firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tu arti firman Allah Ta'ala, dan tiada aku jadi akan jin dan manusia itu melainkan supaya menyembah mereka itu, jin dan manusia. Dipanggil lam aqibah dan sayrurah, bukan lam ta'liliyah seperti dalam kitab Aqidatun Najin. Maka lazim padanya pada lam itu bagi aqibah. Aqibah ni akibat lah, di belakang ni, belakang hasil. Dan makna barang yang terbit ia atas yang menjadi mereka itu, kebanyakan kembali atas mereka itu mereka ibadat mereka. Kau tu. Dan makna, yakni makna ayat itu ialah dan barang. Dan barang tu terjemahan wa ma khalaqtul jinna. Dan barang yang terbit ia barang atasnya. Dan barang yang terbit ia Allah Ta'ala atasnya, atas barang menjadi mereka itu jin dan manusia. Kebanyakan yang kembali atas mereka itu jin dan manusia, melainkan ibadat mereka itu jin dan manusia. Makna pelik aku tu. Susun ayat gitu. Dan barang yang terbit ia Allah atasnya, atas barang menjadi mereka itu jin dan manusia. Kebaikan bukan kebanyakan. Kebaikan tu yang kembali atas mereka itu jin dan manusia. Melainkan ibadat mereka itu. Barang yang terbit ia atas yang menjadi mereka itu kebajikan yang kembali atas mereka itu, melainkan ibadat mereka itu. Mana apa? Makna ibadat mereka itu pada Allah Ta'ala itu, akibat dia ialah mendapat kebaikan. Apa tu? Dapat pahalanya, dapat balasan syurganya, elok nerakanya. Hidup dalam dunia dalam keadaan berubudiyah, dalam keadaan menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, atau kebaikan pada diri mereka. Itu akibat apa yang akan berlaku pada mereka hasil daripada ibadat. Itu lam di situ, lam akibah wasayrurah. Bukan makna lam ta'liliyah, mana Allah berkehendak untuk mereka ibadat kepada kita, ibadat kepada Allah, bukan. Dan bermula segala hukum seperti wajib sembahyang umpama hukum atas hamba Allah, maka iaitu kerana hasil beberapa pangkat hamba bagi mereka itu hamba dalam syurga. Itu dia kata, dan bermula segala hukum seperti wajib sembahyang umpama sembahyang wajib tu ta'aluk atas hamba Allah, maka iaitu wajib sembahyang atas hamba tu sebab apa? Kerana hasil, iaitu zahir. Kenapa? Kerana hasil beberapa pangkat bagi pangkatnya tak ada apa tu, tak ada rujuk. Pangkatnya sya'an bagi mereka itu hamba di dalam syurga. Jadi wajib sembahyang, senang ceritanya amalan umpamanya. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib umrah. Hukum-hukum tersebut ditetapkan kerana apa? Kerana hasil ada pangkat dalam syurga. Syurga dia ada pangkat tinggi sekali, Jannatul Firdaus dan sebagainya. Ada khilaf ulama lah, dia ada 7 ke, dia ada 4
4 ke, dia ada 2 ke syurga, dia khilaf. Tapi yang masyhur je kita tahu 7 tu lah. Yang 7 tu dia peringkat tu bukan 7 saya saja, dia ada peringkat dia, dia ada tarah dia, dia ada level dia. Jadi siapa yang lebih taat pada Allah Ta'ala, level lebih tinggi. Siapa yang lebih taat pada Allah Ta'ala, level lebih tinggi. Siapa yang tak taat pada Allah Ta'ala, tak ada apalah. Habis kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata Musannif rahimahullah ta'ala, wal aghradu, iaitu aghrad tu, iaitu aghrad tu jamak daripada mufradnya mufrad aghrad, iaitu gharad. Gharadun, gharadani, aghradu, gharadun, gharadani, aghradu. Apa dia? Dan iaitu gharad, kebaikan yang membangkit ia kebaikan atas perbuatan atau hukum. Doktor, kebaikan mana ada sesuatu yang bangkitkan dia, ada sesuatu yang beri semangat pada dia untuk buat sesuatu secara terpaksa. Ada perkara yang bangkitkan dia, ba'ith, yang menyebabkan dia terpaksa buat gitu. Terpaksa taklah terpaksa, mana ada tujuan khas untuk dia capai, sebab tu dia buat dan dia kehendak begitu. Itu mustahil atas Allah Ta'ala, itu untuk baharu. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika mentertib ia Allah atas perbuatan atau hukum, maka iaitu mentertib ia Allah atas perbuatan atau hukum tu hikmat namanya. Mentertib maksudnya mengatur perbuatan Allah Ta'ala tertentu sekian, mengatur Allah Ta'ala tertentu hukum sekian. Itu bukannya dipanggil gharad, bukan dipanggil sia-sia, tapi hikmah. Mana perbuatan Allah Ta'ala ada hikmah, bukan unsur sia-sia dan gharad. Dan tiada sunyi perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukumnya Allah Ta'ala itu daripada hikmat. Itu passion Tuhan. Dan jika adalah tiada kita pandang atasnya hikmat dia sekalipun. Kalau kita Aqidatul Najih, dia kata walaupun kita tidak terintah di akal apa hikmahnya sekalipun, walaupun tak didapati oleh akal kita, tetap dipanggil ada hikmah di sebalik apa yang Allah Ta'ala buat dan di sebalik apa yang Allah Ta'ala hukumkan, yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang harus dan sebagainya. Kemudian waqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, dan telah memilih mereka itu dan telah memisalkan, iaitu memberikan contoh mereka itu ulama. Ni tak ada lah Aqidatul Najih. Tengok, kitab beza dah syarah, tapi beza-beza cara syarah. Ada kadang-kadang kitab besar Aqidatul Najih tu, kitab kecil ada, kitab dia tak ada. Ada kadang kitab kecil ni tak ada, kitab besar ada. Itulah saling melengkapi antara satu sama lain. Dan telah buat contoh mereka itu ulama akan hikmat itu dengan seorang yang menanam kayu kerana buahnya kayu. Seseorang tanam tanaman untuk hasil buah, tu gharad dia. Jadi ada perkara yang bangkitkan dia untuk tanam buah, tanam pokok. Sebab apa? Sebab nak buah, tu gharad lah. Maka buah pokok kayu itu faedah yang menyerukan kepada menanamnya buah tu, atau menanamnya kayu tadi. Kayu ni pokok lah. Dan bayang kayu itu kemudian daripada yang demikian itu hikmat. Dan bayang kayu itu, pokok itu, kemudian selepas daripada demikian itu, selepas daripada menanam pokok kayu itu, hikmat namanya. Apa bayang dia bagi bayang tiba-tiba bayang tak ada betulan belakang. Sekejap. Tak ada betulan belakang. Bayang seperti bayang tu apa? Dan bayang kayu itu
kemudian daripada yang demikian menanam kayu tu namanya hikmat namanya. Yakni kebaikan yang mentertib ia kebaikan atas perbuatan daripada ketiadaan qasad atasnya atas perbuatan tadi. Bayang kayu lah, betul lah, bayang kayu lah. Bayang. Okey, sekarang ni kita nak tanam pokok. Kita nak tanam pokok, nak apa? Nak buah. Kita pun tanam pokok. Lepas tu ada bayang tak? Bayang. Ada bayang. Bayang tu kita qasad nak adakan bayang-bayang, tak ada. Itulah ibarat hikmah. Hikmah dia apa dia? Iaitu perkara yang tertib, perkara yang terjadi atas perbuatan dengan ketiadaan qasad. Tertib ni perkara yang terjadi apabila kita buat. Ada perkara tertib, perkara yang mengiringi, gitu. Perkara yang mengiringi, perkara yang mentertib, tapi unsur kebaikan selepas kita buat benda tu dan kita tak qasad pun, itu dia panggil hikmah. Jadi perbuatan Allah begitu. Dia ibaratkan seperti seseorang tanam pokok, dia nak buah. Tanam pokok nak buah tu gharak. Bila tanam hasil bayang-bayang. Bila tanam pokok tu tertib atas berlaku atas dia, tertib yang berlaku atas hasil tanam pokok tu, hasilnya bayang-bayang. Hasilnya apa? Hasilnya bayang-bayang. Hasil yang bayang-bayang tu qasad tak qasad, tapi berlaku mengiringi bila kita tanam tak, mengiringi berlaku kita tanam. Itu ibarat hikmah. Maka bermula hukum Allah Ta'ala dengan nisbah bagi segala perbuatan dan segala hukumnya ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, iaitu seperti bayang-bayang dengan nisbah bagi yang menanam kayu itu. Jadi hukum Allah Ta'ala dengan nisbah bagi segala perbuatan dan segala hukum yang Allah Ta'ala tetap tu seperti bayang-bayang dengan nisbah bagi yang menanam kayu itu. Contoh Allah Ta'ala ni kita kiaskan kepada orang yang menanam tu, tapi yang naknya bayang-bayang. Allah Ta'ala bukan nak buah tu, tak. Yang naknya hasilnya bayang-bayang tu. Itu perkara yang tertib hasil daripada tanam kayu pokok tu. Allah Ta'ala buat hukum sesuatu, buat sesuatu tu, ada hasil yang hikmah, bil hikmah, bukan dengan gharak sesuatu apatah lagi sia-sia. Tak. Ya pada hikmah tersebut tak ada qasad, tak ada gharak, dia panggil tak terhasil, tak ada qasad pun tapi terhasil. Ni tak ada ni lelaki tu rajin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa kadha yastahilu alaihi ta'ala ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص. Arti kata musannif, dan demikian lagi mustahil atasnya atas Allah Ta'ala, atasnya atas Allah lalu dah, dia tu balik pada Allah dah, bahawa tiada ada ia Allah berdiri, yakni ada dengan sendiri dia Allah. Itu mustahil, yakni Allah Ta'ala zat dia bawa diri lah, bukannya dia tumpang benda yang lain. Seperti bahawa ada ia Allah sifat, itu tafsir bagi apa? Tafsir bagi nafi. Yang akan kata dah, tafsir bagi nafi bukan manfi. Kalau manfi je berdiri dengan sendiri, hak tu zat. Kalau nafi tiada berdiri dengan sendiri, ada tafsir nafi bukan manfi. Bahawa ada ia Allah sifat yang berdiri ia Allah dengan zat yang daripada zat, atau berhajat ia Allah kepada fa'il, kepada penentu yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kata musannif. Qala syarihu, kata syarih Syekh Mahmud Saman Al-Azhari Al-Fardisi rahimahullahu ta'ala, bermula ini yang menafikan, bermula ini mana? Ini kata la yakunu qa'iman bi nafsi al-akhirih, itu yang menafikan qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi yang berdiri sendiri. Dan lafaz pada kata musannif bi tu bagi taswir nafi, ada sebut juga sini. Maka tiada Allah Ta'ala itu sifat hingga berhajat ia Allah kepada zat yang berdiri ia Allah, yakni ada ia Allah dengan dia dengan zat. Bukannya Allah Ta'ala sampai tahap itu. Ini untuk menafikan puak Nasrani yang mengatakan Allah Ta'ala hulul pada Nabi Isa, maka Nabi Isa pun Tuhan.
Jadi sifat hulul masuk-masuk ni, melekat dan semua ni, ini sifat. Jadi itu untuk menafikan Nasraniyah. Jadi Allah Ta'ala bukannya sifat, Allah Ta'ala zat. Dan tiada Allah Ta'ala itu baharu hingga berhajat ia Allah kepada yang menjadikan baharu. Sebab yang menjadikan, kalau seseorang berhajat kepada fa'il yang membuat dia, maknanya baharulah, tak boleh jadi qadim. Walaupun pembuat dia qadim sekalipun, tak akan boleh jadi qadim Allah Ta'ala, sebab dia buat benda yang qadim tadi, buat Allah, maka Allah tu jadi baharu, tidak akan jadi qadim. Tidak akan terlintas dan tidak masuk akal je bahawasanya seseorang itu terjadi dan dia itu qadim, dalam masa yang sama ada fa'il buat dia. Tak ada. Walaupun fa'il yang buat dia qadim sekalipun, dia buat sesuatu pasti baru, sebab baru buat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, وكذا يستحيل عليه تعالى بألا يكون واحدا بأن يكون مركبا بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو في صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال والله تعالى أعلم. Asalnya nak kabihkan sampai sifat mustahil sebab 14 tu. Tak ada semangat mana, tengok tak ada orang, kita duduk cakap sendiri. Kalau ada orang semangat sikit. Ni kosong, tak ada orang. Tak tahulah kut kita punya phone ke apa, rasa kosong tu. Tengok sini pun kosong. Pergi mana tak tahu semua orang. Tu malas tu. Aduh lah. Pergi mana tak tahu pagi. Kosong. Kau tak tahu apa semalam dah bagi tahu dah. Kan kita kata dah. Dia gitulah, kelas online ni kena istiqomah lah. Kalau tak ada orang baik buat rakaman suara senang, bila-bila boleh dengar. Yang baik-baik buta pun sibuk pergi mana tak tahulah. Tak apalah, tengok kita baca qadar semangat orang. Kalau semangat orang tak ada, kita pun tak ada. Kalau semangat orang jabal, kita lebih jabal. Kita gitu. Kalau semangat orang lembek, kita pun lembek lah. Kalau semangat orang jenis nak baca lebih, kita baca lebih. Semangat orang jenis lembek ketok gitu, kita pun lembek ketok. Kita bergantung muta'allaq. Bagi kita tak ada masalah. Kita bukan dok pun. Hampa yang nak belajar. Lebih baik kita buat, kita qada kelas ni kita gaji tak lain kan, jimat masa sikit. Daripada baca tak ada orang, baik kita mengaji. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Esok sambung khulasah asariyah lagi satu kelas sampai kat jaiz tu. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.